Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita berjumpa bersua dalam hari yang mulia ini, yang semoga diberkati Allah dan dikira sebagai kelas kita ni adalah salah satu daripada taman-taman syurga, dan apa yang kita buatnya ini akan mendapat pahala dan akan diberi oleh balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. So ini adalah video pre-recorded yang saya sediakan untuk awak. Jadi kelebihan kita menggunakan pre-recorded ni, awak boleh tengok video saya mengikut masa awak. Awak boleh tengok video saya sambil minum-minum. Awak boleh belajar sambil makan jemput-jemput. Awak boleh belajar sambil baring-baring. Lagi apa? Boleh belajar sambil basuh baju. Macam-macam kelebihan yang mana kalau kita buat pre-recorded ni. Dan kalau misalnya berlaku satu yang mungkin awak terlepas ke, awak boleh ulang-ulang. Apa Ustaz cakap tadi? Jadi tak perlulah kalau misalnya kelas online ni kan asalnya Ustaz tak dengar lah Ustaz. Jadi tak perlu dah macam itu. Awak boleh ke belakang kan. Cuba cari yang mana yang bahagian yang awak tak faham. Jadi seterusnya saya ni terpusing-pusing dalam kolej ni kan, cari tempat yang sesuai untuk saya record lah video ni supaya dia menarik. Dan bila pusing-pusing, inilah tempat yang paling menarik lah bagi saya. Dan dia tenang sikit. Kalau dekat rumah tu ada yang pun cakap, ada yang kelas online juga anak-anak saya, jadi kadang-kadang mengganggu, gangguan dan tumpuan. Okey, kita akan membincangkan, kita akan belajar lah dalam bab 1 dalam buku pendidikan Islam ISL 1062, bab 1 berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi hari ini saya nak kongsikanlah satu hadis berkaitan iman, Islam dan ihsan. Jadi hadis ni saya baca daripada syarah hadis Imam An-Nawawi yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Buwa dan Muhyiddin Mistro, di antara orang yang membuat terjemahan hadis-hadis Imam An-Nawawi. Okey, kita tengok kepada hadis iman, Islam dan ihsan. Jadi awak boleh relax sambil-sambil tu awak boleh dengar, cuba fahamkan. So andai kata ada benda yang menjadi kemuskilan pada awak, awak boleh bertanyalah di kelas yang akan datang ataupun kelas yang selepas ini. Biasanya pre-recorded ni saya akan buat daripada dalam lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit. Jadi dalam waktu tu awak cuba fahamin, dan selepas tu kelas kita kan 2 jam. Jadi kelas yang 1 jam tu kita akan terus buat perbincangan, terus cari apa benda yang mungkin awak tak faham, awak boleh terus bertanya. Okey, kita pada seterusnya hadis An Umar radhiyallahu anhu aidan. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala, berkatalah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zatal yaumi idza tala'a alaina rajulun syadidun baydis thiyab syadidun sawadis sya'ari. Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatlah, dia duduk bersama-sama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami, tengah-tengah duduk bersama Rasulullah tu, seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safiri wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak kelihatan padanya tanda, lelaki tu tak ada tanda-tanda dia daripada perjalanan yang jauh.
Sebab apa dikatakan macam gitu? Sebab keadaan baju dia yang bersih, tak ada kotoran. So kalau dia daripada seorang musafir, paling kurang mestilah ada debu-debu yang melekat pada baju dia. Dan rambut dia kemas. Kalau misalnya dia bermusafir, daripada sebuah perjalanan yang jauh, paling kurang adalah serabut sikit, dia tiup angin dan sebagainya, ini kemas. Dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Dan di antara sahabat-sahabat yang ada tu, tak ada seorang pun yang mengenali lelaki ni. Nak menunjukkan dekat situ, lelaki tu bukan daripada tempat tu, bukan daripada kawasan situ. Nak kata perjalanan jauh pun bukan. Tak ada bawa beg, baju bersih, macam orang duduk dekat situ, keluar rumah, keluar depan rumah. Masalahnya sahabat-sahabat pun orang situ, tak pernah nampak lelaki tu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita kenalah berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi mengatakan, orang yang kedekut, orang yang hidup di dunia ni, yang ada di muka bumi ni, adalah orang yang bila mendengar namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Jadi selepas ini kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka kita jawablah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia duduk di hadapan Rasulullah, kemudian dia merapatkan lutut dia sehingga bertemu dengan lutut Rasulullah. Kemudian dia letaklah tangan dia tu dekat atas peha dia. Wa wada'a kaffaihi ala fahizai, dan meletakkan tapak tangannya ke peha dia. Dan duduk antara dua sujud tu, letak kat peha tangan, hingga berjumpa lutut dengan lutut. Waqala, kemudian lelaki itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammadun akhbarni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa tuqimas solah, dirikanlah solat 5 kali sehari semalam. Wa tu'tiyaz zakat, keluarkanlah zakat apabila cukup haulnya. Zakat ada 2, satu zakat fitrah, satu zakat harta. Zakat fitrah yang kita bayar time bulan puasa tu, sebelum raya. Zakat harta ni bila mana harta kita dah cukup haul dan nisabnya, iaitu cukup tempoh simpanan dan cukup kadar yang boleh menyebabkan kita kena zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita anistata'ta ilaihi sabila, kemudian menunaikan haji jika kamu mampu mengerjakannya. Mampulah. Jadi mampu dari pergi ke haji ni banyak dari aspeknya. Kemampuan dari segi perjalanannya,
kemampuan dari segi kesihatannya, kemampuan dari segi belanjanya, untuk dirinya, untuk orang yang ditinggalkannya. Itu di antaranya lah. Okey, kemudian qala sadaqta. Laki tu membenarkan apa yang diperkatakan oleh Nabi. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Laki itu berkata, benarlah kamu. Kami merasa hairan. Siapa kami ni? Para sahabat. Dia merasa hairan. Sebab apa? Sebab laki ni bertanya dan dia membenarkan. Maknanya dekat situ dia dah tahu dah. Saja bertanya. Dan sahabat pelik lah kan. Dah ditanya. Biasanya orang yang bertanya ni dia memang tak tahu. Kita nak pergi satu tempat tu, memang kita tahu, kita bertanya. Kalau kita dah tahu, takkan kita nak tanya. Buat apa nak tanya kan? Kita pergilah tempat tu. Buat apa kita nak buang masa bertanya? Tapi ni dia dah tahu dan dia hanya membenarkan. Okey, seterusnya. Qala, laki tu bertanya lagi. Akhbarni anil iman. Ceritakan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi SAW pun bersabda, anni tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Baginda SAW pun menjawab bahawa kamu beriman dengan apa? Iman adalah bahawa kamu beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitabnya yang diturunkan daripada langit, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kamu beriman pada qada qadar baik dan buruknya. Laki itu berkata, sadaqta, benarlah apa yang kamu katakan. Qala, laki tu tanya lagi, fa'ahbarni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala, baginda SAW pun menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itu adalah ihsan. Qala, lelaki itu bertanya lagi, fa'ahbarni anis sa'ah, ceritakan kepadaku bilakah datangnya kiamat. Dia tanya Nabi, bila nak kiamat dunia ni. Qala, Nabi SAW pun menjawab, ma tarahu fa innahu yarak. Tidaklah orang yang ditanya mengenainya itu berkaitan dengan kiamat lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nak cerita dekat sini, maksud dia kedua-dua Nabi Muhammad dan lelaki tu memang tak tahu bila akan berlakunya kiamat. Qala ma mas'ulun anha bi'a'lama minal sa'il. Tadilah menunjukkan bahawa orang kedua-duanya tidak mengetahui. Qala, lelaki tu bertanya lagi, fa'ahbarni anil amaratiha. Kalau tuan hamba tidak tahu bila akan berlaku kiamat, ceritakanlah tanda-tandanya. Qala, Nabi pun menjawab, antalidal amahu rabbataha wa antaraka huffatan uratal alatan ri'ahas sa'i yatatawaluna fil
bunyinya ni. Nabi macam, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila kamu melihat orang yang tidak berkasut, tidak berbaju, miskin, mengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi, itu tanda lah. Summan tolaka falabasta maliyah. Kemudian lelaki tu pun pergi. Dah habis tanya, pergi. Kemudian selepas beberapa hari, Rasulullah pun bagi tahu pada Umar. Qala ya Umar, wahai Umar, dari manis sa'il, kamu tahu tak yang hari tu orang yang datang padaku, yang menyoal padaku tentang iman Islam dan ihsan? Qultu, Umar pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sungguhnya hanya Allah dan Rasul sahaja yang mengetahuinya. Qala, Nabi pun berkata menjawabnya, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakumu yu'allimukum dinakum, yang mana datang untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. So alhamdulillah, itu berkaitan dengan hadis lah. Hadis iman, Islam dan ihsan. Ini adalah asas. Yang mana kalau biasanya kita nak membincangkan tentang iman, Islam dan ihsan, ini adalah hadis yang menjadi tonggaknya, menjadi utamanya, yang menjadi paling apa cakap, kalau nak buat cabang tu, ni pokok dia. Okey, kepentingan hadis. Ibnu Daqi Al-Alid berkata hadis ni adalah hadis yang merangkumi semua amalan zahir dan batin. Ini sebuah hadis yang merangkumi amalan zahir dan batin kita. Kalau kita tengok dari segi Islam, rukun Islam tu dia adalah banyak berbentuk amalan zahir, amalan yang kita boleh nampak. Contohnya solat, puasa, haji, kita nampak. Kena berlarinya, kena lontar jumrahnya. Kalau solat tu kena menghadap kiblatnya, kena ada rukuknya, kena ada sujudnya. Manakala iman pula dia berkaitan dengan hati. Bukan hati lah, hati punya lah, dia pada tasdik, membenarkan, iaitu kepada kepercayaan kita, pegangan kita, keyakinan kita. Yang mana bila kita melakukan solat, satu ibadah tu, kalau tak ada keyakinan, keimanan ni, dia tak jadi. Dia seolah-olah kita melakukan ibadah tanpa mempercayai, main ikut je. Sebab apa? Kita bila buat ibadah tu, kita kena ada tujuan dan matlamatnya. Tempat yang kita nak tuju. Siapa yang kita nak beribadah? Kepada siapa yang kita nak beribadah ni? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak yakin tu macam mana? Yakinlah dengan rukun iman, iaitu percayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Iman dan Islam ni dia kena seiring. Dia tak boleh salah satu je. Dia tak boleh salah satu, nak iman saja, ataupun nak Islam saja. Bila mana dia Islam saja, maknanya dia hanya melakukan ibadah zahir je. Dia tak percaya pun Allah tu wujud. Dia tak percaya pun malaikat ni mencatat. Manakala kalau dia yakin pada iman saja, dia tak nak ada Islam, maka macam mana je nak buktikan yang dia tu Islam, beriman. Dia hanya yakin je. Yakin malaikat tu wujud, yakin Allah tu wujud, tapi sembahyang tak. Apa pun gabungan pada dua ni, dia akan menghasilkan ihsan. Satu, bila mana kita buat satu ibadah tu dengan bersungguh-sungguh, walaupun Allahnya kita tak nampak, kita yakinlah Allah tu nampak. Ataupun ada dalam waktu bekerja, kita tak adalah mengulur dan sebagainya, sebab kita yakin walaupun bos kita tak ada, ni malaikat ada, mencatat segala kita punya baik dan buruk kita. Okey, masuk kalimat ni banyak lah. Jadi kalau saya baca masuk kalimat ni, tertidur awak. Okey, cuma kat sini mungkin saya nak alert lah, tanda-tanda berkaitan dengan tanda kiamat.
dalam satu ayat, antalidal amatuhu rabbataha, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Apa maksud dia? Saya bacalah yang kat sini. Maksudnya tuannya yang perempuan. Di dalam satu riwayat yang lain disebut rabbaha, iaitu tuannya yang lelaki. Makna yang dikendaki di sini ialah di antara tanda-tanda kiamat ialah banyaknya berlaku pemeliharaan hamba wanita dan hubungan jenis dengan mereka berdasarkan hukum perhambaan. Yang mana pada zaman dahulu, hamba ni bukan setakat jadi hamba biasa je. Malah dia kena melayan nafsu sekali. Jika tuannya berkehendak, hamba dia boleh guna sesuka hati. Okay. Kemudian mereka hamba-hamba perempuan melahirkan anak-anak yang mana anak-anak tersebut adalah merdeka seperti bapa-bapa mereka. Kedudukan anak-anak hamba perempuan yang lahir dari tuannya adalah sama dengan tuannya, kerana hak milik si ayah akan menjadi warisan dan milik si anak. Oleh sebab itu, dia menjadi dituan kepada hamba perempuan tersebut. Ibu dari sudut ini. Ni dari ulama yang ada banyak berlaku pendapat. Ini adalah salah satu pendapatnya yang mengatakan, yang dikatakan hadis ni wanita ataupun hamba melahirkan tuan adalah yang mana bila mana dia menjadi hamba kepada seseorang tuan, maka digauli, maka kemudian hamba tu mengandung. So apabila dia mengandung, dia melahirkan anak itu sama tarafnya dengan bapaknya. Mak dia tu tetap hamba, anak dia jadi golongan yang merdeka, menjadi hamba. Tak hilang hamba dia. Anak dia bertukar menjadi daripada hamba pada golongan merdeka, boleh mewarisi harta. Yang mana bila dia beri arahan, mak dia tu hamba, mak dia kena buat. Itu dari sudut pandangan ni lah. Pandangan lain pula berpendapat ini adalah kinayah kepada banyaknya berlaku penderhakaan anak-anak sehingga seorang bapa takut kepada anak sendiri, seperti mana takutnya seorang hamba kepada tuannya. Ungkapan ini membayangkan banyak berlaku kerosakan di akhir zaman dan suasana tidak tenteram. Ni sekarang lah, suasana sekarang yang banyak anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa, ataupun ibu bapa ni takut pada anak-anak. Tak kira sama ada takut anak dia pukul dia ataupun takut anak dia kecil hati dan sebagainya. Padahal benda yang nak ditegur adalah benda yang baik. Okey, kita pergi pada kandungan hadis ni. Kandungan, sebelum kita nak masuk bab yang dikatakan Imam Islam dan Ihsan ni. So hadis ni adalah hadis utama, maka seeloknya kita faham hadis ni. Okey. Yang pertama, memperelokkan pakaian dan perwatakan. Digalakkan memakai pakaian bersih, menggunakan wangi-wangian, bau-bauan yang harum, ketika kita nak masuk masjid, ataupun ketika kita nak menghadiri satu majlis ilmu yang dipanggil taman syurga. Dan sekarang ni lah, kita nak pergi kelas, kita perelokkanlah kita punya pakaian dan perwatakan kita. Kita mandilah sebelum pergi kelas tu. Memanglah duduk rumah, tak ada siapa yang tahu mandi ke ataupun tidak. Tapi seeloknya mandi, berpakaian kemas. Sebab apa? Kita nak masuk majlis ilmu. Bukan manusia je ada dekat situ kalau dipanggil majlis ilmu. Taman-taman syurga ni, para malaikat dia pun sama-sama join sekali. Sekarang pun mungkin para malaikat pun join pada kita untuk menuntut ilmu. Dan daripada situ mengalirlah keberkatan sedikit kepada diri kita. Okey, dalam hadis ini menceritakan tentang Islam, yang mana ia adalah bermaksud kita tunduk dan menyerah kepada Allah SWT. Dari segi istilah syarak pula, okey, minta maaf ya. Okey, minta maaf, kamera dia lari setting. Okey, sebentar mana saya punya pen ni. Okey, minta maaf pen hilang lah, kamera jatuh lah. Dugaan lah. Okey, mana ni? Syarat ialah agama yang dibina di atas 5 asas utama, iaitu syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dinamakan 2 kalimah syahadah adalah disebabkan ada 2 penyaksian di situ. Satu, kita bersaksi Nabi Allah itu tiada Tuhan lain semua melainkan Allah. Dan satu lagi, kita bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
sembahyang di dalam waktunya dengan rukun dan syarat yang sempurna, serta menjaga sunat dan adabnya, mengeluarkan zakat. Zakat adalah 25%, 2.5% daripada harta kita, yang mana jika dah cukup haul dan nasabnya. Berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji sekali seumur hidup bagi siapa yang berkemampuan dan memiliki keperluan untuk bermusafir seperti bekalan, kenderaan dan belanja nafkah ahli keluarganya. Itu dalam Islam lah, berkaitan dengan Islam. Dalam hadis juga menceritakan tentang iman, iaitu berkaitan dengan kepercayaan kita. Okey, iman dari segi bahasa ialah tasdik, membenarkan. Dari segi syarak ialah tasdik yang jazim, keyakinan yang tidak ada berbelah bagi. Sebab apa? Sebab dalam rukun Islam ni, kalau awak perhatikan, dia adalah setiap satu tu adalah satu yang agak mustahil kita boleh buktikan dengan teknologi, dengan ciptaan yang paling hebat pun yang ada di alam semesta ni. Contohnya lah malaikat. Macam ni kita nak buktikan malaikat tu wujud? Kita takkan tahu malaikat tu wujud kecuali diberitahu. Kita pun ada teknologi sekarang kan. Kalau awak tengok tim-tim cari hantu ni, tim Seekers, dia pakai infrared lah apa lah untuk mengesan makhluk-makhluk ni. Tapi malaikat tak boleh, awak takkan jumpa macam itu. Kita hanya tahu apabila diberitahu. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu kita. Melalui apa? Melalui Nabi. Nabi kita memang tak jumpa, tapi Nabi tinggalkan dua benda yang takkan kita sesat kalau kita ikut, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yelah, tu. Dan dia tidak berbelah bagi terhadap kewujudan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Begitu juga membenarkan kewujudan makhluk Allah Ta'ala, iaitu para malaikatnya. Para malaikat ada 10. Ada yang dipanggil Jibril menyampaikan wahyu. Ada yang menulis baik dan buruk, dipanggil Raqib dan Atid. Ada juga yang akan menyoal dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Ada yang menjaga syurga, dipanggil Ridwan. Yang menjaga neraka, dipanggil Malik. Itu di antara malaikat-malaikat yang wajib kita apalah. Okay? Yang mana para malaikat ini hambanya adalah hamba yang mulia. Mereka tidak mengingkari Allah Ta'ala dalam setiap suruhan atau perintah yang ditujukan pada mereka, dan mereka mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan. Allah Ta'ala mencipta mereka daripada cahaya. Mereka tidak makan dan tidak bersifat dengan sifat lelaki atau maupun perempuan, serta tidak berketurunan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali Allah SWT sahaja yang tahu. Seterusnya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dipanggil kitab Samawi. Iaitu Samawi ni maksudnya langit, iaitu kitab yang diturunkan daripada langit. Ada 4: Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kita kena tahu. Nak tahu dalam sikit, kenalah tahu kan. Taurat diturunkan pada Nabi Musa kepada Bani Israel. Zabur kepada Nabi Daud kepada Bani Israel. Injil kepada Nabi Isa kepada Nasrani, dan sebahagian daripada Bani Israel menganuti Injil. Kemudian Al-Quran lah yang terguna pakai untuk sekalian umat dalam semesta alam. Juga membenarkan para rasul yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk memberi petunjuk kepada makhluknya, dan Allah menurunkan mereka kitab-kitab samawiyah. Juga beriktikad bahawa rasul itu adalah manusia yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Juga membenarkan hari kiamat, iaitu hari Allah Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur dan menghisap amalan-amalan, serta memberi balasan kepada mereka. Sekiranya baik, maka baiklah balasannya, dan sekiranya buruk, maka buruklah balasannya.
dan juga membenarkan semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, diri kita ini adalah dengan takdir yang ditentukan mengikut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, begitulah juga sebaliknya. Membenarkan semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah takdir ketentuan Allah Ta'ala dan kehendaknya berdasarkan hikmah yang hanya diketahui olehnya sahaja. Setiap benda yang berlaku ni ada hikmahnya. Cuma akal kita mampu untuk mencarinya ataupun tidak. Okey, inilah rukun-rukun iman. Barang siapa yang beriktikad dengannya, maka akan beroleh kemenangan dan kejayaan. Begitulah sebaliknya, siapa yang mengingkarinya, dia akan sesat dan kecewa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan kepada kitabnya Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan siapa yang kufur, engkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136. Okey, daripada penjelasan yang lepas, kita dapat mengetahuilah bahawa Islam dan iman adalah dua hakikat yang berbeza dari sudut bahasa dan dari sudut istilahnya, berbeza jauh. Ia adalah berpunca daripada nama-nama yang berbeza, walau bagaimanapun syarat memperluaskan penggunaannya. Oleh itu, apabila disebut salah satu daripadanya, maka dia juga memberi makna kepada satu yang lagi. Iman tidak diiktibar, dikira tanpa Islam, seperti mana Islam juga tidak diiktibar tanpa iman, kerana kedua-duanya saling memerlukan. Oleh itu, mesti beriman dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah ikhlas dan tekun, iaitu kamu ikhlas dalam beribadah pada Allah dan disertai dengan penuh ketekunan, seolah-olah kamu melihat Allah ketika melakukan ibadah itu. Sekiranya kamu tidak mampu mencapai tahap tersebut, maka ingatlah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu dan buatan kamu, sama ada kecil mahupun besar. Ingat, itu ihsan. Yang mana apabila kita melakukan sesuatu perkara tu ikhlas lillahi ta'ala, walaupun kita tak melihat Allah tu pada zahirnya, tapi kita yakin Allah tu dia maha melihat. Kita tak nak samakan sifat Allah dengan sifat kita. Contohnya macam melihat, kita melihat dengan mata, Allah juga, Allah maha melihat. Allah melihat dengan apa? Dengan zatnya. Kita tak nak bayangkan, kita nak samakan sebagaimana yang ada di makhluk dia yang diciptakan. Telinga ni besar sikit, tak boleh samakan. Ataupun kita melihat, ataupun kita mendengar, Allah maha, kita mendengar dengan telinga, Allah maha mendengar. Allah mendengar dengan apa? Dengan zatnya. Kita tak nak bayangkan telinga besar sikit ke, hidung besar sikit ke. Tak boleh, sebab dia tak sama dengan makhluk yang diciptakan.
Seterusnya, kiamat dan tanda-tandanya. Ilmu tentang masa berlaku kiamat adalah di antara perkara yang hanya diketahui oleh Allah dan dia tidak mengetahui. Dan dia tidak memberitahu kepada sesiapa dari kalangan hambanya. Sama ada malaikat atau rasul. Rasul yang bakal meniup sangkakala ni dipanggil malaikat Israfil. Dia sentiasa ready kan nak bertiup tu, nak tunggu arahan Allah. Dia pun tak tahu bila akan berlakunya kiamat. Bila saja diperintahkan, dia pun terkejut, dah kiamat. Tiup, maka berlakulah kiamat. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menjawab soalan Jibril dengan sabda yang bermaksud, tidaklah orang ditanya mengenai kiamat lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tapi baginda SAW menjawab bila ditanya tentang sebahagian tanda yang menunjukkan peri dekatnya hari kiamat. Memang tak tahulah. Tapi tanda tu Rasulullah bagi tahu juga. Okey, yang pertama berlaku kerosakan di zaman tersebut. Rosak akhlak di mana ramai anak-anak durhaka dan menyanggai orang tua mereka. Lalu mereka bermuamalah, bergaul dengan orang tua mereka seperti muamalah tuan kepada hambanya. Inilah banyak sekarang yang mana anak tidak menghormati ataupun membuat kecelakaan kepada ibu bapa dia. Ada kes kita boleh dengar anak tendang ibu dia. Ada kes kita boleh dengar, kita ada pernah dengar anak bunuh kelar leher ibu bapa dia. Disebabkan benda-benda kecil. Disebabkan di antara punca adalah dadah. Okay. Seterusnya, terbalik dan bercampur baur urusan sehingga sehina-hina manusia menjadi raja dan pemimpin. Ini banyak berlaku. Yang membuat kezaliman itu yang diangkat menjadi raja, pemerintah. Urusan-urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Banyaklah berlaku. Kalau kita tengok di kalangan Malaysia pun ada berlaku benda ni. Harta bertambah banyak di tangan manusia, bertambah kemewahan dan pemborosan. Banyak apa lagi, manusia bermegah-megah dengan bangunan tinggi, harta perhiasan, perabot-perabot megah, serta menyebabkan mereka merasa bongkak. Mereka yang sebelum ini berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan, hidup di atas ihsan orang lain seperti orang Arab Badui pada masa dahulu, pengembala dan seumpamanya, ketika itu menjadi penguasa dan pentadbir. Macam itulah. Kita tengok banyak perubahan yang berlaku di Timur Tengah. Yang dulu asalnya tak ada apa-apa, kontang. Sekarang hebat. Kita tengok UAE-nya, kita tengok Abu Dhabi-nya, kita tengok Qatar-nya. Hebat-hebat. Okey, itu adalah sebahagian daripada penerangan hadis ni. So alhamdulillah, yang mana bolehlah untuk memahami atau kita meneruskan pembelajaran berkaitan dengan iman Islam dan ihsan ni mengikut buku pendidikan Islam. Dia lebih mendalam sikit sebab kita dah tahu hadis tu. Mungkin ada tambah-tambah sedikit lah dekat sini. Yang tadi hadis tu dah merangkumi semua. Ada tambahan sendiri sikit kat sini. Contohnya perkara yang membatalkan iman. Iman tu boleh naik, boleh turun. Perkara yang membatalkan iman ni banyak lah. Ada 3 cara. Sama ada dari segi perbuatan, perkataan ataupun percakapan kita. Dengan 3 cara ni boleh terbatal iman kita. Tu nanti kita akan bincangkan lagi lah. Yang mana kalau misalnya kita ragu-ragu, betul ke alam ni diciptakan oleh Allah SWT? Aku ada dengar alam ni terciptanya sendiri, sebagaimana pegangan etis tu, yang mengatakan bahawa dia berpegang pada teori Darwin, yang mana dia mengatakan nenek moyang dia adalah berasal daripada monyet, kemudian berevolusi jadi manusia. Sama juga dia nak mengatakan alam terjadi secara kebetulan. Nenek moyang mereka terjadi secara kebetulan. Ataupun keyakinan dia ragu-ragu, betul ke Nabi Muhammad ni adalah Rasul yang terakhir? Sebab apa? Sebab baru-baru ni dengar pula dekat Kelang ada Rasul muncul. Untuk kalangan Melayu je lah dipanggil Haji Kahar.
tuan boleh carilah. Itu di antaranya. Jadi ihsan ni pun ada, apa orang cakap, ada banyak pembahagiannya. Kita ada ihsan dalam beribadah, yang mana kita akan bersungguh-sungguh, kita cuba capai yang dipanggil khusyuk tu, kan. Ihsan dalam pekerjaan, yang mana kita melakukan satu pekerjaan tu dengan ikhlas, kan, dengan sempurna, dengan tekun, walaupun tanpa dipuji oleh orang, walaupun tanpa dipuji oleh bos kita. Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Ataupun ihsan sesama insan, melakukan kebaikan, beri khidmat bakti, tolong orang yang susah, bersikap adil, belah kasihan, berperi kemanusiaan. Ataupun ihsan pada binatang, yang mana jika kita ihsan pada kucing, kita bagi makan, kita sediakan tempat tinggal, sediakan tempat dia nak berak, malah kita dia berak tu kita pergi kutip buangkan. Ataupun ihsan kepada binatang yang dipanggil makhluk perosak. Allah mengatakan cukup dengan sekali pukulan, jangan kita seksa. Ni kita seksa. Tikus tu kita siram dengan petrol, lepas tu kita bakar jadi bunga api bergerak. Tak boleh seksa, cukup dengan sekali hentakan. Ataupun terhadap alam sekitar, ihsan pada alam sekitar. Kita tak adalah sesuka hati menebang pokoknya ni, sebab kita tahu, kan, dengan menebang atau merosakkan alam sekitar ni akan menyebabkan bencana alam. So itu di antaranya. Jadi kita akan sambunglah, sedikit nanti berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah ni, kan, kita tengok sikit lah yang kat dalam buku ni. Iaitu kita masuk sikit. Iaitu ahli sunnah wal jamaah terbagi pada beberapa perkataan. Ada 4, iaitu ahli sunnah wa al-jamaah, iaitu ahli lah, pengikut. Sunnah ni tata cara hidup Nabi, jalan Nabi. Wa ni bermaksud dalam bahasa Melayu dan lah. Al-jamaah maksud jemaah pada para sahabat Nabi, tabi'in, golongan salaf. Itulah. So secara mudahnya, ahli sunnah wal jamaah ni bermaksud pengikut atau pendukung sunnah Rasulullah SAW dan para ulama salaf, dan orang Islam mewarisi cara dan pendekatan mereka sama. Ada urusan akidah atau ucapan ataupun amalan mereka juga istiqomah. Okey, itu sedikit. Jadi kalau kita nak tengok sini, ahli sunnah wal jamaah, sikitlah, kan. Sebab kita ni mengatakan kita ahli sunnah wal jamaah, kan. Tapi bila kita tanya dasar-dasar, satu benda pun kita tak tahu. Siapakah yang dimasukkan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang berpegang pada as-sunnah dan bersepakat di atas perkara tersebut. Mereka tidak berpaling kepada selain Al-Quran dan as-sunnah, sama ada dalam soal urusan ilmu, akidah ataupun urusan amalan harian. Oleh itu mereka digelar ahli sunnah kerana mereka berpegang dengan as-sunnah. Berpegang dengan as-sunnah bermaksud mereka juga berpegang dengan Al-Quran. Dinamakan ahli al-jamaah kerana mereka bersepakat atau berjemaah dalam mendukung prinsip tersebut. Okey, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, baginda bersabda yang bermaksud, artinya orang-orang Yahudi telah berpecah pada 71 golongan. Satu golongan daripada mereka itu di dalam syurga dan 70 lain di dalam neraka. Orang Nasara ataupun Nasrani akan berpecah menjadi 70 golongan. 71 golongan mereka di dalam neraka dan satu golongan di dalam syurga. Demi Tuhan dan diri Muhammad berada dalam kekuasaannya, benar-benar umatku akan berpecah pada 73
golongan, satu golongan berada dalam syurga dan 70 daripada mereka di dalam neraka. Baginda ditanya, siapakah mereka yang masuk syurga tu? Jawab baginda, jemaah. Kita dengar lagu ni kan, M. Nasir tanya sama itu Hud. Itu daripada hadis ni juga kan, di mana 73 pintu, 73 jalan. Yalah. Yang hanya sampai satu jalan. Ribu-ribu maga sakwa mencari Raja Simura. Tu aku tak silap saya lah lagu tu kan. Saya tak tahu betul tak betul saya nyanyi. Itu maksudnya lah berdasarkan hadis tersebut. Okay, itu sedikit lah berkaitan di sunnah wal jamaah. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain nanti kita akan berbincang lah dengan lebih mendalam. So alhamdulillah, dapat kita hari ni mendengar hadis, dapat tambah ilmu sikit, baru kita tahu kan Islam dan iman tu dia berbeza kan, dari segi maknanya, tapi dari segi keperluannya dia mesti sekata, mesti seiring. Ihsan tu pula satu terhasil daripada iman dan amal perbuatan kita, kepercayaan kita dan amal perbuatan kita, percaya kan dengan malaikat-malaikatnya, menyebabkan kita buat sesuatu tu kan berfikir dulu, sebab ada yang melihat, ada yang mencatatnya. Tidak tinggalkan amalan-amalan Islam. Sebab apa? Sebab kepercayaan kita kan Allah tu maha melihat dan sebagainya. So alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja. Mungkin kita akan sambunglah kepada video-video pre-recorded yang lain. So nanti saya akan upload ni dekat YouTube. Dimohonlah awak subscribe lah, like lah video ni. Jangan lupa komen sikit kat situ. Komen lah apa-apa komen. Mungkin awak nak bagi pendapat dekat situ, bagilah pendapat. Mungkin ada awak ingin menjelaskan sesuatu, kefahaman awak, bolehlah awak tulis kat situ. Ataupun awak nak reflect diri awak, selama ni yang saya faham gini, punya begini. Terpulang kan. Tapi buatlah, like pun paling kurang okey je. Bukannya saya nak kejar view ke apa pun. Kalau nak kejar pun video saya ni bukanlah best sangat pun kan. Dan kalau nak setakat nak kejar berapa sangat lah yang nak tengok video ni kan. Itu pun kena paksa kan. Tapi apa pun, semoga apa yang awak dengar ni, yang kita belajar ni, dia menjadi satu keberkatan kita. Yang mungkin nanti satu masa nanti kita ada anak, kita ada bini yang akan bertanya berkaitan dengan benda-benda macam ni. Jadi kita tahu nak jawab, kita faham, malah kita lebih memahami kan apa yang dikata iman, Islam dan ihsan. Apa itu ahli sunnah wal jamaah, yang dikatakan jemaah, ada dasar-dasarnya. Mungkin kita akan bincangkan nanti dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah. Yang mana kita kata je kita ni ahli sunnah wal jamaah, aku ahli sunnah wal jamaah, tapi apakah dasar-dasarnya? Satu pun kita tak tahu dasar-dasarnya. Itu di antaranya lah. So alhamdulillah, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa. Yang mana yang buruknya datang daripada diri saya, yang banyak kekurangannya, manakala yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan semoga awak dipermudahkan segala urusan awak dalam menghadapi norma-norma baru ni. Dan apa lagi? Tak tahu nak cakap apa lagi. Lama dah cakap ni. Okeylah, sampai di sini saja kita akhirilah video kita ini dengan tasbih kifar dan suratul Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih ya semua di atas kesudian anda meluangkan masa untuk melihat video ni. Saya amat-amat hargainya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.